barang-barang berkaitan dengan kita jual barang-barang Arab lah. Timur Tengah. Lepas tu kita buat juga servis untuk training. Pemuda tahun depan. Amin. Tanpa membuang masa, saya persilakan Ustazah Nurul Hidayah Kamaluddin untuk menyampaikan ceramahnya, iaitu kelebihan awal Muharram. Jadi kalau mana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nuriza, ke Ustazah. Takut tersalah nak panggil. Okay, Puan Nuriza selaku pengurusi majlis pada kuliah duha pagi ini di Sungai Buah, Kampung Sungai Buah. Masya Allah. Depannya ada jamuan buah ke apa? Masya Allah. InsyaAllah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan daripada Allah. Kita dapat bersama-sama dalam sesi kita kata sesi bidang terjun ke macam mana tiba-tiba pula ada kuliah kan. Tapi pastinya yang pertama kita yakin bahawa setiap pertemuan itu telah ditulis untuk kita berjumpa. Dan kadang-kadang ada orang yang kita tak pernah jumpa, tapi kita jumpa tu macam dah lama jumpa. Rupanya roh-roh kita semua yang dah pernah berjumpa lah di alam roh lah. Dan roh orang-orang muslimin, roh orang-orang mukminin, mereka ini saling duduk berdekatan, saling berjiran. Sehingga kita rasa pun sedekat sangat kan. Padahal kali pertama tak ada kait keluarga dan sebagainya, tapi alhamdulillah hari ini dapat kita berjumpa secara langsung, dirancang. Tak dapat jumpa, tak dirancang pula berjumpa Puan Jun. Masya Allah. Jadi insyaAllah ala kulli hal saya ingin mengucapkan selamat tahun baru ataupun ma'al hijrah, salam al hijrah, yang biasanya kalau di dalam masyarakat Arab dia sebut kullu sanah antum tayyibin, iaitu semoga sepanjang tahun ini kalian berada dalam kebaikan. Macam tu. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah hari ni dah berapa dah? 4 dah kan? 4 dah. Rasa macam baru je baca doa awal tahun dengan doa akhir tahun, doa awal tahun dah 4 dah. Muharram yang kita sangat-sangat syukurlah pada Allah kita dapat bertambah tahun. Hari itu jumpa 1444 Hijriah, dapat jumpa 1445 Hijriah. Ini menandakan Allah menambahkan usia kita, Allah menambahkan modal. Modal apa? Bukan modal duit. Bukan modal niaga, tapi Allah tambal modal umur kita. Maksudnya bila modal ini ada, Allah suntik modal itu untuk kita sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang peniaga. Dia bila sebut modal berkait dengan berniaga, dia nak untung ke nak rugi rasanya ibu-ibu? Mesti nak untung kan? Jadi kalau balik modal pun tak apalah, sekurang-kurangnya tak rugi. Tapi kalau boleh nak untung lah daripada modal yang diberikan. Jadi kita pun berharap begitu. Modal umur yang Allah bagi pada kita ni, kalau bolehlah aku nak cari yang untung, cari yang lebih, supaya aku nanti settle kat sana, selesa kat sana kan, dapat menikmati kelebihan-kelebihan yang aku telah buat dengan apa? Usia ataupun umur yang Allah berikan. Jadi kita dituntut untuk setiap kali kita dapat berjumpa dengan hari yang baru, untuk kita berazam, untuk kita mencari apa yang perlu aku tambah lagi, apa yang perlu aku usaha lagi, apa yang saya perlu pergiatkan lagi untuk dapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Rasa-rasanya ibu-ibu azam tahun baru ni apa? Rasa-rasalah tambah ilmu Masya Allah kan? Tambah ilmu. Jadi nak tambah ilmu tu ada dia punya
Apa dia punya cara nak bagi tambah ilmu kan? Ada orang dia daripada pagi kan, gigi tak gosok lagi, TV dah buka dah. Betul tak? Betul lah tu ibu ni kan. Sebab apa? Nak dengar ilmu, betul tak? Nak dengar, kata mana tahu kalau dah ada baca Quran semua, tak apa, kita tak settle lagi, tapi telinga kita dah bersedia, dah tadah ilmu, dah bersedia dah menadah bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian bila kita nak cari ilmu, kita nak giat tambah ilmu, kita mesti kena ada sesuatu yang mengikat ilmu kita. Ibu-ibu ada buku catatan tak? Kan, buku catatan, ada pen, buku tu memang mudah untuk kita capai dia kan. Dengar sesuatu dekat TV tu, catat terus kan. Ini ibu-ibu yang baik. Ya. Kalau dengar daripada radio, ni ilmu penting ni. Kan, ni ilmu bagus ni. Catat itu sebagai suatu ikatan lah. Nak jaga ilmu tadi, mesti ditulis, mesti dicatat. Ya, jadi hari ni ada catatan ibu-ibu? InsyaAllah ya ada. InsyaAllah. So jadi dicatat itu seolah-olah kita ada binatang ternakan, dan binatang ternakan kita itu, katalah kita ada kambing kan, kita masuk dekat dalam kandang. Kita ada kambing, kita ikat pakai tali. Jadi dia tak akan merayau lah ataupun hilang. Lepas tu kena langgar kereta dan sebagainya, dah habis dah. Dah tak ada dah. Binatang ternakan kita. Jadi yang kita pasti ibu-ibu, ilmu yang kita ada mesti diikat. Ilmu yang kita ada mesti kita teruskan mencari gali, kerana ilmu ini sesuatu yang dia terlalu banyak. Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Allah bagi kepada kita ilmu itu sedikit sangat. Kalau air laut tadi itu dicelup jarum di dalamnya, lepas tu dia angkat. Dekat mana dia punya ilmu dia? Yang melekat kat jarum tu. Itulah sikitnya ilmu yang Allah bagi pada kita. Sebab itu didoakan, Allahumma zidna ilma. Ya Allah, tambahkan lagi kami ilmu. Warzuqna fahma. Dan rezekikan kami. Sebab saya ke hari ni, saya boleh sampaikan, saya boleh share, tapi balik masing-masing rezeki ikut apa yang fahamnya, ikut apa yang Allah rezeki. Ada orang dapat rezeki fahamnya 50%, okey lah tu kan? Ada orang dapat rezeki fahamnya 1% je daripada apa yang dibelajarkan, apa yang dimunaqashahkan. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya yang kita faham tadi itu Allah rezekikan, dan yang penting kita balik, kita amal. Apa nak beramal dengan ilmu ni? Yang itu adalah ada suatu perkara yang kita mesti tengok dan tunjuk, antaranya kita aplikasikan ilmu itu dalam kehidupan kita, barulah dia menjadi buah kepada ilmu tadi. Pokok kalau tidak ada buah, tidak ada bunga, tak ada faedah. Dan begitulah ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Tapi insyaAllah saya yakin, percaya ibu-ibu yang di kampung Sungai Buah ini, tadi pun dengar Puan Nuriza pun kata macam-macam pengisian ada. Jadi itu maksudnya semuanya ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin menambah ilmu, dan insya-Allah kita teruskan semangat menuntut ilmu sampai bila ibu-ibu? Sampai giliang lahat lah. Orang kata non-stop. Bukannya periksa waktu sekolah je, tapi sampailah kita dewasa, sampailah kita berada di usia tua, kita nak menuntut ilmu, kerana ilmu tidak akan habis untuk kita gali. InsyaAllah antara yang boleh saya bawa hari ini kelebihan Muharram, yang mana kelebihan dalam bulan Muharram ini adalah suatu perkara yang ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa. Ni kait puasa yang mana kita sempat lagi untuk adjust ibu-ibu. Bila 10 Muharram hari apa jatuh minggu depan? Khamis tu yang kadang-kadang ada orang nak buat Khamis ke Jumaat? Jumaat malam, Khamis malam Jumaat lah. Kan, kami malam Jumaat tu ada orang nak buat bubur lambuk. Bubur lambuk pula. Bubur Ashura. Bubur lambuk tu kampung baru. Bubur Ashura. Ada orang nak buat bubur Ashura sebab apa, nak ajaklah iftar sama-sama pada hari tersebut. Ada orang yang buat kita kata ceramah sempena hari Ashura, tapi biasanya kalau nak ceramah tu mungkin hari Sabtu Ahad kalau yang bersesuaian. Begitulah ibu-ibu, Nabi sebut
puasa yang terbaik selepas Ramadan ialah puasa di bulan Muharram pada hari ke-10 Muharram, iaitu yang bersamaan ataupun dikenali hari tersebut sebagai hari Ashura. Yang mana siapa yang berpuasa pada hari Ashura, Allah akan memadamkan, memberi keampunan kepadanya dosa setahun lalu. Setahun punya package. Buat dosa tahun lepas, puasa satu hari habis padam semua. Tak keuntung ibu-ibu. Subhanallah. Ada satu hari pula yang lebih lagi daripada puasa Ashura ni, yang mana diampunkan bukan tahun sebelum saja, tahun sebelum dan sesudah. 2 tahun tapau sekali. Puasa apa tu ibu-ibu? Puasa Arafah kan? Puasa Arafah, subhanallah, lebih tinggi lagi. Tapi kenapa Nabi kata puasa Ashura itu lebih baik selepas daripada Ramadan? Puasa Ramadan pastilah, kerana itu adalah puasa yang diwajibkan, puasa yang difardukan. Kenapa Ashura ini jadi tangganya nombor 2? Jatuh tangganya nombor 2 selepas daripada Ramadan. Kerana dulu ibu-ibu, dalam masyarakat Bani Israel, masyarakat jahiliah juga, mereka berpuasa pada hari Ashura. Kerana pada hari ini adalah hari yang sangat besar bagi diri mereka, kerana Nabi Musa yang diselamatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekejaman ataupun penindasan Firaun, dan mereka sangat-sangat syukur, sangat-sangat seronok apabila bebas daripada kezaliman ini, dan maka mereka pun melampiaskan syukur itu kepada Allah dengan berpuasa pada setiap hari Ashura. Kemudian Nabi kata, kalian puasa, nahnu ahaqqu minhum. Nahnu, kita ni, itu orang Muslim, kita lebih layak untuk berpuasa pada hari tersebut. Kerana Nabi Musa juga Nabi kita. Dia adalah Nabi kita. Salur dia adalah semua sekali daripada jalur 25 Nabi dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra' Mi'raj, kan Nabi naik dekat setiap langit. Lepas tu Nabi jumpa dengan Allah dekat Sidratul Muntaha. Bila jumpa dengan Allah, Allah memfardukan kepada kita umat Nabi tentang kefarduan salat 50 waktu. Siapa yang adjust daripada 50 sampai jadi 5 tu ibu? Nabi Musa kan? Nampak tak rapat? Kita dengan umat Nabi Musa, kita dengan Nabi Musa sangat-sangat rapat. Dalam Quran, antara yang terbesar, baru tengok surah Al-Fatihah, lepas tu terus tengok surah Al-Baqarah, betul tak? Tu pasal lembu siapa tu? Lembu siapa tu? Al-Baqarah tu kan maksudnya lembu kan? Sapi betina. Lembu siapa? Umat Nabi Musa tu. Lembu Bani Israel. Baqaratun safra'u launuha. Lembu yang berwarna kekuning-kuningan, yang sebenarnya Allah suruh sembelih mana-mana dia lembu, tapi sebabkan banyak cengkadak, bukan cengkodok. Cengkodok tu makan sedap, cengkadak banyak sangat alasan, akhirnya susah ibu-ibu dia orang nak dapat lembu yang warna dia kuning keemas-emasan, sangat mahal. Hampir-hampir mereka tidak menyembelih lembu tersebut. Kenapa? Mahal sangat ni, banyak kita orang kena keluar ni untuk nak sembelih lembu ni, untuk melaksanakan apa yang Allah suruh. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, kita terus jumpa dengan kisah Bani Israel, terus jumpa dengan kisah Nabi Musa. So banyak dah ibu-ibu. Surah paling panjang. Surah paling panjang 2 juzuk setengah. Maksud nak katanya, dekatnya umat Nabi Muhammad ini dengan Yahudi ataupun Bani Israel yang mengikut Nabi Musa alaihi salam. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami lebih layak untuk meraihkan hari ini berbanding dengan kalian. Jadi kita orang pun puasa juga. Tapi Nabi ada prinsip ibu-ibu. Prinsip Nabi apa? Kalau apa yang Bani Israel buat itu, Nabi tak nak samalah. Nabi nak buat lain sikit. Maka kita disunatkan untuk berpuasa pada hari ke-9 juga. Tasu'a wa Ashura.
Jadi maksudnya Khamis Tasu'a kan, Jumaat Ashura. So kedua-dua hari tersebut kita berpuasa sebagai puasa sunat, sebagai untuk lari sikit, berbeza sedikit daripada ahli kitab, kerana mereka semua memang berpuasa pada hari Ashura. Dan dulu sebelum ada kefarduan berpuasa Ramadan, umat pada zaman itu berpuasa pada 3 hari putih, iaitu setiap bulan kita ada hari bulan purnama, yang mana hari itu terang sebab bulan tu penuh kan. Jadi diberikan nama hari tersebut ialah Yaumul Abyad, iaitu Yaumul Bayd, hari putih. Jadi hari putih tersebut mereka wajib berpuasa 3 hari, dan tambah lagi dengan hari Ashura pun wajib juga. Jadi bila datang sahaja ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa, iaitu apa? Ayat seterusnya iaitu syahrul Ramadan, iaitu pada bulan Ramadan. Maka bila dah fardunya pada bulan Ramadan, puasa 13, 14, 15 hari putih, dan juga plus dengan hari Ashura tadi, dia turun dia punya pangkat daripada fardu jadi sunat muakkad. Ini kelebihan yang ada di dalam bulan Muharram. Antaranya yang paling besar iaitu puasa Ashura. Kemudian ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, bulan Muharram pada zaman dahulu sebenarnya dia adalah bulan yang sudah ada sebelum daripada dituliskan tangga ataupun tahun yang disebut sebagai tahun Hijrah. Sudah ada dah. Cuma bezanya apa? Bezanya tidak ada tahun sahaja. Maka sampailah pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar, dia seorang lelaki yang subhanallah kita sebut sebagai lelaki negarawan, ibu-ibu. Orang lelaki rajulul daulah, seorang lelaki yang dia punya pemikiran organisasi, pemikirannya seorang Perdana Menteri, pemikirannya seorang orang politik yang bijak dalam mengatur. Dia kata mesti kita kena letak suatu bukan sahaja bulan tapi ada tahun. Maka berlakulah perbincangan, masing-masing give the idea, nak jadikan apa ni sebagai tahun ataupun permulaan tahun Hijrah. Jadi adalah pelbagai pendapat, ada yang mengatakan kita buatlah macam tahun Masihi. Ibu tahu tahun Masihi kan? Kenapa nama dia Masihi? Rasa-rasalah. Dah namanya Masihi, Ustazah, Masihi lah. Mesti ada sebab, betul tak? Mesti ada sebab. Kalau yang ni Hijri, kenapa Hijri? Yang tu Masihi, kenapa Masihi? Jadi pada nama tersebut, Masih itu ialah Masih Ibnu Maryam. Sudah baca ayat Quran? Iaitu Nabi Isa. Jadi kelahiran Nabi Isa itu menjadi titik tolak untuk mereka meletakkan adalah tahun pertama Masihi. So jadi orang Kristian ataupun Bani Israel sebelum daripada kelahiran Nabi SAW menjadikan itu suatu peristiwa yang sangat besar. Bila Nabi Isa lahir, peristiwa yang sangat besar, maka bermulalah tahun Masihi. Yang sebelum itu dikira sebagai tahun, berapa tahun sebelum Masihi, betul tak? Sebelum Masihi berapa tahun, dan kalau selepas daripada kelahiran Nabi Isa macam sekarang iaitu 2023 Masihi. Okay? Maksudnya dah berapa tahun dah Nabi Isa lahir? Dah 2023. Kan apa? Mereka menganggap Nabi Isa ni sangat-sangat kelebihan Nabi Isa, ataupun kita kata Bani Israel yang mengikut Nabi Isa ataupun kita panggil sebagai Nasrani, mereka memang sangat-sangat memuja Nabi. Kalau Bani Israel pula, dia jadi Bani Israel yang Yahudi punya, dia ni terlalu merendahkan Nabi, dan sampai tahap banyak Nabi dibunuh di kalangan orang Yahudi. Dia tahu ni Nabi ni dibunuh, dia cuba untuk bunuh. Dan ada juga antara 25 Nabi dan Rasul yang dibunuh oleh Yahudi.
Dan banyak lagi Nabi-Nabi yang bukan 25 Nabi dan Rasul yang mana mereka tahu dan mereka tak nak ikut. Kemudian sampai riwayat kata punya ramai dia bunuh. Satu hari seorang Nabi dia bunuh. Allahu Akbar. Ia memusuhi pula Nabi dia. Tapi kalau Bani Israel di kalangan Nasrani dia berbeza. Dia terlalu mengagungkan Nabi. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad macam mana ibu? Kita mengagungkan Nabi. Kita ini dia yang sedang-sedang saja. Kita agungkan Nabi tapi tak sampai Nabi itu adalah Tuhan. Betul tak? Tapi Nabi Isa dia punya agung dia, Nasrani dia punya agungkan Nabi Isa sampai dia kata Nabi Isa ni adalah Jesus is God. Nabi Isa adalah Tuhan. So dia tidak sampai, dia ada had dia. Dan kemudian Yahudi pula benci pada Nabi-Nabi sampai bunuh. Bukan kata tak ikut lagi, siap bunuh lagi. Ini juga benda yang bahaya di dalam akidah kita. So, umat Nabi, dia adalah umat wasata. Dia adalah umat yang pertengahan. Iaitu umat yang nak kata lebih sangat, tak lebih, tidak melampau, ataupun terlalu longgar sangat, kita pun tidak terlalu longgar kerana kita punya batasan dia. Dia duduk tengah-tengah. Sebab tu, jangan ambil perangai fanatik. Ambil perangai apa kita kata terlalu kita obses sangat kan, terlalu sangat kerana fantastiknya perasaan itu dia pasti akan berlaku keburukan. Terlalu suka ataupun terlalu benci. Ni ibu-ibu kalau durian ni terlalu suka ke terlalu benci? Terlalu sangat suka, mudarat juga, betul tak? Jadi benci sangat pun dia, kalau benci sangat dia benda tu akan selalu datang. Kita akan diuji ibu dengan apa yang kita terlalu suka dan apa yang kita terlalu benci. Dia jadi kena duduk sedang-sedang. Contohlah orang kalau tak berapa suka kucing, tak suka dia, kucing tu datang pun tidak, jauh pun tidak. Tapi cuba kalau dia memang penggeli kucing sungguh-sungguh, kucing tu akan datang kat kaki dia. Betul kan? Sebab apa? Dia terlalu sangat. Tapi kalau terlalu suka pun datang juga macam-macam iklan kan, iklan kucing kan, orang nak jual kucing kan, semua datang. Ibu-ibu, kalau kita boleh tengoklah kisah Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub terlalu sayang sangat Nabi Yusuf. Sayang sangat. Sebab apa? Dia daripada kecil dia dah tahu dah Nabi Yusuf mimpi dia ni seorang anak yang luar biasa, betul tak? Mimpi Nabi Yusuf itu menunjukkan bahawa ini anak aku ni tak sama dengan anak-anak yang lain ni. Jadi dia jaga Nabi Yusuf. Dia tahu ni akan jadi seorang yang sangat istimewa dan dia pun Nabi. Dan bila dia sayang sangat, jatuh dia punya sayang dia tu sebab sebenarnya start daripada ibu Nabi Yusuf, berbanding dengan Nabi Yusuf dengan Bunyamin, dia satu ibu. Saudara lah, dia orang kan ada 12 adik-beradik. Tapi yang seibu sebab apa? Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Yang lagi lain tu 11 tolak dengan 2, 9. Betul tak ibu? 9 ni ibu lain. Dan sebenarnya Nabi Yaqub kahwin dengan yang paling dia cinta, ibu Nabi Yusuf tadi tu. So daripada mak dah sayang. Dia yang sini ni tak berapa nak sayang sangat lah. Tapi keluar ramai pula tu 9 kan. Jadi nampaklah hati tu kadang-kadang kita tak boleh nak tutup kan, rasa kasih sayang. Jadi bila dia terlalu sayang sangat, Allah uji dengan sesuatu yang dia terlampau sayang. Dia kehilangan anak dia yang dia sayang. Sebab apa? Allah nak didik, nak bagi tahu pada kita, kalau sayang tu biar berpada-pada. Kalau sayang suami 100% ke 90% ibu-ibu? 100% Masya Allah, perfect tak ada. Orang dulu lah tak tahulah betul ke tak kan. Dia kata sayang suami itu tinggal sikit, jangan banyak sangat. Dia save sikit yang untuk apa, hati-hati sebab apa, ada juga orang yang suami dia pergi dulu, maksudnya suami dia meninggal dulu, dia dah tak boleh buat apa, dia rasa macam hilang, macam tak ada semangat dah nak hidup. Ini yang kita kena simpan sikit. Sayang suami, tapi jangan lupa suami itu pun pinjaman Allah. Satu hari nanti dia akan pergi juga. Tapi kalau kita sayang Allah, Allah tidak akan mati, dan tidak akan pergi. Subhanallah. Jadi apa yang kita sayang
ada dia punya had dia. Apa yang kita benci pun ada dia punya had dia. Jangan terlalu sayang dan terlalu benci. Ibu-ibu yang saya kasihi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sambung tadi kisah, ya, jadi Sayyidina Umar pun memilih dengan cadangan daripada sahabat-sahabat. Ada yang kata kita ambillah kelahiran Nabi Muhammad, macam mana orang Masihi ambil kelahiran Nabi Isa. So kita jadikanlah Rabiul Awal itu sebagai tahun pertama Hijri, tahun pertama Islam lah, kalender Islam, takwim Islam. Dan kemudian ada pula yang mengatakan kita ambil Ramadan, sebab Ramadan tu kan kita kata yang ditunggu dan sepanjang tahun tu ialah penghulu kepada bulan tu, bulan Ramadan. Ya, Ramadan Allah bagi banyak limpahan rahmat kasih sayang, jadi kita buat Ramadan lah bulan pertama di dalam kalender Islam. Dan akhirnya Sayyidina Umar mengambil suatu pandangan yang sangat-sangat tajam dan bijaksana, iaitu mengambil peristiwa hijrah. Sebab itu diberi nama sebagai Hijri, tahun Islam ataupun tahun Hijri, kerana dia berdasarkan kepada peristiwa hijrah. Jom kita tengok sedikit ibu-ibu apa yang berlaku di dalam hijrah. Bukan sahaja kerana hijrah itu berlaku di dalam bulan Safar, hakikatnya hijrah tu berlaku dalam bulan Safar dan menyampaikan Nabi ke Baitul Maqdis menyampaikan Nabi ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Tapi diambil peristiwa, bukannya tarikh hijrah, bukan tarikh hijrah itu. Ya, kena fahamnya ni bukan tarikh hijrah, tapi peristiwa hijrah tu yang diambil, dan diambil bulan Muharram. Bukan kerana Muharramnya itu, tapi kerana Muharram itu selepas daripada peristiwa ataupun ibadah yang paling besar di dalam setahun. Kita ada kemuncak ibadah, iaitu apa? Ibadah haji. Kerana Zulhijjah itu ada haji. Ya. Contoh, kalau kita di dalam persatuan, kita dalam ada lembaga, kita ada NGO, dia akan buat apa tu nama dia? AGM, kan? Dia punya mesyuarat tahunan, mesyuarat agung tahunan. Selepas mesyuarat agung tahunan, dia akan lantik AJK baru, betul tak ibu-ibu? So bila lantik AJK baru tu, dia akan bermula fasa yang barulah. So dari sudut gerak kerjanya akan mula, okey, tahun selepas AGM ni, gerak kerjanya ikut AJK barulah. AJK lama punya dah letak jawatan dah. Kalau dilantik semula pun kita ada perancangan yang barulah, kita ada cara kerja yang baru. Jadi ibu-ibu, AGM ataupun mesyuarat agung tahunan itu macam mana haji. Bila orang pergi haji, orang berkumpul seluruh dunia, ibu-ibu, seluruh dunia. Ini perkumpulan terbesar umat Islam tahunan. Tahunan, bukan sekali seumur hidup, tak. Tahunan, setiap tahun. Jadi dia adalah suatu perkara, agenda yang besar. Apa yang kita nak bersama ni, tahun yang baru dia akan bersihkan. Kita pergi haji, kita ada semangat, kita dah tengok apa yang ada, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang kita perlu bersama bertekad pada tahun seterusnya. Jadi datanglah selepas orang balik pada haji, bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat cantik untuk kita mulakan gerak kerja baru. Menjadi tahunan kita, iaitu tahunan yang baru, start daripada Muharram adalah bulan 1, sampailah kita tutup balik tahun kehadapannya dengan mesyuarat agung tahunan, dengan melakukan haji di Mekah Al-Mukarramah, dan yang melibatkan seluruh umat Islam di sana. Kenapa haji? Pihak tabung haji ataupun bukan tabung haji saja, pihak Arab Saudi sendiri hanya membenarkan 1% yang pergi haji disebabkan kita kata untuk setiap negara. Itu kerana apa? Kalaulah semua orang dibenarkan pergi haji, ibu-ibu, jawabnya tak ada ruang lah. Ini pun kita tengok dah macam semut, kan? Macam semut dah, subhanallah, sangat-sangat ramai. Sebab tu ada dia punya giliran, ada dia punya kita kata apa, penjagaan dia untuk memastikan dia akan menjamin keselamatan. Alhamdulillah, ya, tahun ni tak ada insiden, kan?
Alhamdulillah, syukur sangat. Sebab mereka memang sangat-sangat berkhidmat kepada orang para hujaj supaya apa? Tidak berlaku rusuhan. Kadang-kadang bukan kerana rusuhan, orang berjalan tu tidak diatur dengan baik. Itu yang menjadikan kadang-kadang di terowong pun boleh berlaku kita kata clash dan ramai yang mati. Tahun dahulu tu, sebelum pada tu ada yang kren jatuh turun, kan ada dia punya musibah yang berlaku, dan kita doa semoga orang pergi haji selamat pergi. Kita pula insya-Allah, ya Allah jemputlah aku tahun depan. Betul tak ibu-ibu? Rasa macam ya Allah terpanggil bila kita buka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Semuanya bertalbiyah yang menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati manusia, bukan sahaja manusia yang dewasa, malah anak-anak kita pun kan, dia kalau dengar talbiyah, dia orang pun haji Mekah, dia orang pun tahu. Sebab apa? Sebab semua hati manusia ni terikat kepada macam magnet nak pergi ke Baitullahil Haram. Dengan Ka'batul Mukarramah itu macam rindu untuk sentiasa datang ke sana, walaupun sudah pergi beberapa kali, sudah pergi sekerap pergi pun nak pergi lagi, apatah lagi yang tak pergi, lagi lah teringin, dah pergi pula rindu tak berkesudahan, nak pergi lagi. Ya Allah, jemputlah kami menjadi tetamumu di rumahmu di Baitullahil Haram. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, jom kita tengok ayat 40. Ayat 40 surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 40, ini peristiwa hijrah itu yang berlaku. Allah merakamkan di dalam ayat ini. Jom kita tengok sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمات الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Jika kamu tidak menolongnya, yakni Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang daripada dua orang ketika kedua-duanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan membantu dengan bala tentera malaikat-malaikat yang tidak dapat dilihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, jom kita tengok sikit daripada sirah nabawiyah yang ada di dalam ayat ini. Sangat-sangat subhanallah, yang itu yang Saidina Umar nak kita memahami semangat daripada peristiwa hijrah. Dan ini adalah satu perkara yang kita perlu ulang, kita perlu tengok, kita perlu sentiasa perbaharui setiap tahun, sebab kita nak dapat semangat hijrah tu. Apa dia sirah Nabi daripada cerita ini? Rasulullah SAW telah meninggalkan rumah tanpa pengetahuan para pemuda yang ditugaskan untuk membunuh baginda. Jadi mereka ni memang dah ada perancangan. Nabi dah ada perisik dah. Kita panggil apa? SB, Special Branch. Okay? Special Branch ni sunnah itu, ataupun kita kata memang ada di dalam kerajaan-kerajaan pemerintahan. Kalau di Malaysia, dah jumpa ibu-ibu dengan Special Branch? Tak pernah Special Branch dia tak pakai baju polis. Dia akan pakai baju biasa. Sebab apa? Nama pun
perisik kan. Kalau perisik pakai baju polis tak jadilah cerita, tak jadilah merisik. So special brother ada dekat mana-mana je lah. Contoh kalau dalam penguatkuasaan Jawi misalnya kata kan, Jais misalnya kata, dalam Jais ada perisik. Contoh kalau perisik untuk ajaran sesat tu, dia akan duduk sekali lah dengan orang ajaran sesat tu, seolah-olah dia pun macam pengikut. Ni perisik. Okay, di dalam kerajaan, contohnya di dalam polis ada juga perisik. Di dalam kalau saya dipesan lah dulu masa belajar dekat Mesir, di Mesir pun ada dia punya musuh-musuh dia kan, musuh-musuh kerajaan ada. Jadi macam mana dia nak tahu perisik ni akan sangat ramai, perisik ramai. Jadi dia orang kata kalau nak bercakap tu mulut tu jaga-jaga sikit, sebab kemungkinan pemandu teksi adalah perisik. Jadi kalau kita ditangkap, kita lawan dengan kerajaan, memang kita habis lah. Tiba-tiba kena masuk penjara. Sebab ada abang-abang sebelum tu kena masuk penjara. Adalah benda-benda yang tak boleh dibuat. Contohnya nyanyi lagu daripada pembangkang punya kumpulan. Pembangkang punya kumpulan ada lagu, dia menyanyi kan. Kita ni dengar muzik macam sedap, kita menyanyi lah kan. Bahaya. Ada yang kena potong lidah, masuk penjara. Sangat-sangat bahaya. Jadi di sana, di Mesir, antara perisik yang sangat ramai lah. Dia katakan seorang rakyat tu lawan dengan seorang perisik. So ramai perisik dia. Kat Malaysia Allah Ta'ala alam, ramai ke tak Allah Ta'ala alam. Ini negara-negara yang bahaya. Contoh sebab Mesir dia sebelah dengan Palestin kan. Dia boleh menjadi tempat untuk masuk, ada pintu boleh masuk ke Palestin. Jadi sangat-sangat ni lah, sangat-sangat jadi ketenteraan dia kuat lah. Ketenteraan dia sangat kuat. Begitulah ibu-ibu ya. Jadi apa kita kata, Nabi ada perisik dah. Nabi tahu dah perancangan musuh nak bunuh dia. Jadi daripada perkara tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk bukan sahaja nampak gaya macam diusir. Kalau kita baca terjemahannya macam diusir, tapi sebenarnya bukan diusir. Sebenarnya dia adalah perintah daripada Allah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan hidayah tersebut. Sebab dah separuh jalan. Di Mekah dah turun dah ayat Quran, tapi tak settle lagi. Kenapa? Ayat-ayat berkaitan dengan syariah tak settle lagi. Jadi untuk menyempurnakan agama itu, menyempurnakan hidayah itu, Allah berkehendak supaya kita buat apa? Bukan sahaja Nabi yang berhijrah, Allah nak bagi tahu kepada umatnya, kita juga kena berhijrah. Kita juga kena meninggalkan sesuatu yang kita dah selesa. Nabi kalau ikutkan, itulah tempat Nabi lahir, betul tak? Itulah rumah Nabi. Di situlah segala yang ada pada diri Nabi, keluarganya ada di situ, semua ada di situ. Tapi Nabi SAW kerana apa? Kerana arahan dan perintah wahyu daripada Allah, Nabi sanggup meninggalkan kota tempat tinggalnya dan kemudian pergi ke tempat yang asing untuk Nabi. Tempat yang Nabi tak kenal, tempat yang Nabi tak tahu siapa ada dekat sana, bukan ahli keluarga, bukan biasa. Dan ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, di sana suatu perkara yang menunjukkan kepada kita sebenarnya bukan sahaja Nabi pergi kerana takut, tapi sebenarnya untuk menyempurnakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar dahulu sebelum Abu Bakar telah mempersiapkan 2 buah kenderaan untuknya dan untuk Rasulullah. Jadi masa Sayyidina Abu Bakar itu didatangi oleh Nabi, Sayyidina Abu Bakar sangat rasa gembira. Sebab apa? Dia dah dipilih oleh Nabi untuk menjadi sahabat yang menemani perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dua pun bergegas pergi. Sayyidina Abu Bakar mengupah Abdullah bin Arikat, seorang musyrik, untuk menunjukkan jalan ke kota Madinah. Dia seorang Yahudi sebenarnya. Dia seorang Yahudi yang mahir di dalam jalan. Sebab perjalanan daripada Mekah ke Madinah, kalau nak ikut jalan senang, straight je. Sekarang berapa jam ibu-ibu kalau naik bas? Berapa? 5 kan? 5-6 jam macam tu kan? Tapi ada train kan sekarang kan? Train laju tu berapa? 2 jam. Train laju 2 jam. Tapi kenapa Nabi daripada Safar membawa ke Rabiul Awal? Subhanallah. So Nabi tak ikut jalan biasa. Walaupun Nabi ada kenderaan dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi Nabi tak boleh ikut jalan biasa. Kalau ikut jalan biasa, mungkin akan dijejaki oleh musuh. Dia tahu dah itu laluan dia. Jadi dia ikut laluan yang orang kata berpatah-patah balik ke hulu dan ke hilir macam tu.
Saya teringatlah dulu Ustaz balik ke Yaman. Ustaz balik ke Yaman daripada airport Aden, sampailah ke Taiz. Taiz dengan Aden tu 4 jam je, macam daripada sini ke Johor. Ibu satu malam saya menunggu, mana tak sampai-sampai. Kita ni tak tahulah kan selamat ke tak selamat. Sebab masa tu perang di Yaman masih kita kata masih tak selamat lagi. Jadi diorang berjalan macam tu. Saya kata betul-betul semangat hijrah. Jadi patutnya boleh lalu straight dekat sini, tak, pergi lalu dekat tepi pantai, dekat tepi sini, pusing balik pusing sini. Sebab apa? Nak bagi selamat ibu-ibu. Ya Allah Tuhan aku, sangat mencabar. 4 jam, satu hari suntuk pun tak sampai lagi. Hari keesokannya baru sampai. Itu pun nak cas dulu, telefon pun dah habis dah bateri kan. Subhanallah ibu-ibu. Nak kata semangatnya nak berhijrah ni, kalau kita jenis lembik, tak boleh susah sikit, tak boleh nak apa kita kata payah sikit, panas sikit, jawabnya tak berhijrah lah kita. Betul tak ibu-ibu? Tak boleh susah, tak berhijrah lah kita. Duduk je lah macam tu. Tapi hijrah dia penuh dengan kepayahan. Hijrah dia penuh dengan kesukaran. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, jom kita tengok lagi. Arikat harus menghindarkan jalan yang biasa digunakan dan melalui jalan lain yang tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar berangkat ke Madinah pada hari Khamis, hari pertama di bulan Rabiul Awal dengan waktu kelahiran baginda. Itu sampainya di Madinah. Tiada yang mengetahui penghijrahan Nabi selain Sayyidina Ali. So yang tahu daripada Sayyidina Abu Bakar iaitu Sayyidina Ali, yang mana disuruh Sayyidina Ali ini menggantikan tempat pembaringan Nabi. Bila ditanya kepada Sayyidina Ali, di manakah dalam usia hidup kamu ni, umur hidup kamu yang paling kamu bahagia? Dia kata paling bahagia waktu baring dekat tempat tidur Nabi. Kalau kita ibu, itulah tempat paling tak selesa. Kalau kita. Sebab apa? Ini mungkin ni kafir Quraisy datang, sebab dah tahu dah dia orang akan datang malam tu nak bunuh, betul tak? So katalah kalau dia datang terus dia tikam ibu-ibu, maksudnya akulah paling tak selamat Sayyidina Ali. Tapi waktu tu lah paling bahagia. Sebab apa dia paling bahagia? Sebab telah dipesan oleh Rasulullah, tidak akan ada suatu mudarat yang akan menimpa kamu. Yakinnya dengan perkataan Nabi. Tidak ada sedikit pun rasa syak wasangka. So ibu-ibu kita hari ni, banyak kan perkataan Nabi kita baca pada hadis, betul tak? Kita banyak baca hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah. Macam mana kita punya yakin? Kalau Nabi sebut kepada kita pesanan-pesanannya, suruhan-suruhan, tegahan-tegahan dalam hadis Nabi, kita yakin ke ataupun kita dengar ni cerita zaman dulu? Ada orang macam tu ibu. Zaman dulu ni cerita. Tak. Nabi sedang memberikan kepada kita sesuatu yang datang daripada lidah mulia Rasulullah. Cuma sampainya tu melalui riwayat, melalui rijalul hadis yang memindahkan hadis tersebut, sehingga hari ni kita boleh dengar apa Nabi pernah cakap, apa Nabi pernah buat. Subhanallah. Macam mana keyakinan kita? Sama tak keyakinan kita dengan Sayyidina Ali punya keyakinan? Sampai dia tak ada sedikit gentar pun. Hari paling bahagia, saat paling menggembirakan Sayyidina Ali adalah suatu menggantikan Nabi di atas pembaringan. Kenapa? Dah dapat janji pada Rasulullah, kamu tidak akan diapa-apakan, tidak akan ada mudarat yang akan menimpa kamu. Subhanallah. Ini keyakinan yang sangat kuat. Generasi yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tidak ada pernah yang mengetahui kecuali Sayyidina Ali, Asma dan juga Aisyah. Kedua-duanya adalah putri Abu Bakar yang menyediakan bekalan buat penghijrahan mereka. Sayyidina Asma binti Abu Bakar tengah mengandung, naik ke atas gua, nak bagi makanan kepada Rasulullah. Ya Allah, pengorbanan yang sungguh besar. Kita kalau mengandung habis semua tak boleh buat kan. Pegang penyapu pun tak boleh, nak masak pun tak boleh, tutup hidung pun tak boleh juga kan. Ini kuat semangat mereka. Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersama petunjuk jalan menuju ke Yaman hingga sampai di Gua Sur. Mereka memalam di sana selama 3 malam, iaitu di Gua Sur. Kegoncangan besar menerima kafir Quraisy setelah mengetahui Rasulullah terselamat daripada dibunuh. Mana pula dia pergi? Dia macam tak boleh tak terimalah. Jadi mereka pun terus mencari. Dia pergi kejar, dia cari mana Rasulullah pergi ni. Mesti dia tak jauh daripada sini. Betul tak? Baru lagi ni
Kemarin ada, sekarang dah tak ada. Mesti ada. Jom kita cari. Masing-masing mencari. Sepanjang jalan laluan keluar kota Mekah, tetapi tidak ditemui. Lalu mereka pun mengubah haluan menuju ke Yaman. Turun bawah balik ibu-ibu Yaman. Mekah ni dekat tengah, Madinah ni atas, Yaman ke bawah. Pergi turun Yaman baru naik atas. Ya Allah. Contohlah kalau kita nak pergi ke, daripada Dengkil ni, nak pergi ke, misalan kata Dengkil nak pergi naik atas. Naik atas pergi mana? Perak. Pergi Johor dulu. Dah buat apa pula turun bawah, pergi Johor. Jauh pula tu pergi Johor, naik atas balik sebab nak selamat. Bila dia cari Quraisy cari, tak ada. Ni mesti mereka turun dulu ni. Dia pun turun bawah. Tetapi tidak ditemui. Lalu mereka mengubah laluan ke Yaman dan berhenti tepat di depan pintu Gua Sur. Allahu Akbar. Nak kata boleh tahan juga diorang punya. Menjejak tu memang hebat. Sebahagian daripada mereka berkata, dia kata, aku rasalah Muhammad ni ada sembunyi kat sini. Muhammad dan sahabat dia bersembunyi di sini. Sedangkan sebahagian yang lain pula membalas, kau tak nampak ke? Tu ada sarang labah-labah tu, spider web. Tak nampak? Macam mana dia nak masuk? Kalau spider web ni kurang-kurang dah 6-7 bulan ni. Maksudnya dapatlah lama dah ditinggalkan. Labah-labah telah merajut jaringnya dan burung-burung telah membuat sarang di dalamnya. Bukankah itu menunjukkan bahawa belum ada seorang pun masuk ke dalam gua ni? Gua ni dah lama dah tak ada orang masuk. Ada sarang labah-labah, ada sarang burung. Abu Bakar melihat kaki mereka yang sedang berada di luar pintu gua. Punyalah ibu-ibu dekat sangat tu. Kalau kafir Quraisy buat macam tu je, kan? Memang nampak. Dia gemetar. Takut Sayyidina Abu Bakar. Kan? Takut apa Sayyidina Abu Bakar ni? Yang dia takut. Takut apa ibu-ibu? Rasa-rasa lah. Rasa apa? Dia takut apa? Kak Jun. Sebenarnya bukan dia takut mati kan. Dia tahu dia ni kalau buat dia pun syahid, betul tak? Tapi dia takut agama tak sempurna lagi ni. Kalau Nabi menjadi korban dalam perjalanan ini, tak ada Islam ibu-ibu. Tak ada. Islam tak sampai pada hari ini. Maksudnya Islam tu tidak akan ada namanya Islam. Kenapa? Yang pembawa dia tu, pembawa risalah Islam tadi tu telah terkorban separuh jalan. Allahu Akbar. Risaunya gementar sampai pucat muka Nabi, pucat muka Sayyidina Abu Bakar. Dia gementar kerana bimbang akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang daripada mereka melihat ke tempat mereka berpijak, tempat kaki mereka tutup, dia tunjuk bawah sikit dia, pasti dia akan melihat kita. Wahai Abu Bakar, Nabi dia tengok Abu Bakar sangat-sangat gerun, sangat-sangat kita kata gementar, sangat-sangat risau, bimbang. Wahai Abu Bakar, apa dugaanmu tentang kita berdua? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang ketiga. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ibu-ibu yang takut, yang gemetar Sayyidina Abu Bakar. Nabi macam mana? Nabi takut tak? Betul. Betul ibu kita. Nabi tak takut. Nabi relax. Nabi sangat tenang di dalam hijrah. Kenapa? Ibu boleh tengok kat sini. فَأَنْزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, iaitu Allah telah menurunkan sakinah kepada dia. Sakinatahu, itu kembali kepada Nabi Muhammad, tapi tidak kepada sakinatahuma. Tidak Allah telah menurunkan ketenangan kepada mereka berdua, tak. Sebab tu dia berasa sangat, Sayyidina Abu Bakar sangat takut dan gerun. Kenapa? Sakinah ada turun pada Nabi, iaitu rasa aman, selamat, insya-Allah tak ada apa-apa. Elok je, insya-Allah elok je.
Nabi seorang tu. Jadi ibu-ibu, di sinilah beza di antara orang yang dapat ketenangan dengan orang yang tak dapat ketenangan dalam kehidupan kita. Kita bila baca ayat Quran, kita cuba untuk cari relation ibu-ibu dengan kehidupan kita. Itu maksud tadabbur. Kita membina jambatan. Bila baca ayat Quran, bina jambatan apa yang aku nak belajar pada kehidupan aku. Ada satu cara ibu-ibu, easy tadabbur, cara mudah. Kita buatkan dalam buku kita. Anis boleh bagi kat kan buku satu Anis, buku easy tadabbur. Dalam buku easy tadabbur, cara tadabbur yang mudah untuk orang awam, antara ni ibu-ibu, daripada satu kisah itu keluarkan 4 perkara. Yang apa? Yang pertama, keluarkan tempat. Yang kedua, keluarkan individu. Yang ketiga, keluarkan peristiwa. Yang empat, keluarkan masa. Okey. Dalam ayat 40 ni, boleh kita sama-sama tengok siapa individu yang terlibat dalam ayat ni. Ayat hijrah ni siapa yang terlibat? Rasulullah, okey. Abu Bakar, lagi yang mengejarnya tadi tu, Kafir Quraisy. Itu semua adalah pelakon-pelakon yang ada di dalam kisah hijrah ni. Sayyidina Ali, dan Abdullah bin Uraikid, Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. So ini adalah pelakon-pelakon yang ada di dalam kisah ini. Tapi kalau lebih kecil lagi, kalau itu peristiwa hijrah lah, kalau lebih kecil lagi daripada ayat ini, 3 lah. Sayyidina Abu Bakar, iaitu apa? Li sahibihi, itu adalah Sayyidina Abu Bakar, merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan kemudian kepada Rasulullah sendiri sebagai watak utama, hero dalam cerita hijrah ini. Kemudian musuhnya, antagonis yang dipanggil, antagonis iaitu watak jahat dalam cerita ini, iaitu kafir Quraisy yang mengejar. Okey. Pemandu, boleh Abdullah bin Uraikid pun termasuk juga kalau dalam cerita hijrah. Hanis boleh bagi kat buku Wizi Tadabbur satu. Okey. So itu adalah watak individu lah. Yang kedua, ibu-ibu tempat. Di mana ni tempatnya? Gusur. So kita pun dah keluarkan. Okey, tempat gusur. Saya cari kita. Ada apa whiteboard? Tak ada ya? Tak apa. Oh ada tapi tak apa, lain kali insya-Allah. Kalau nampak gaya macam kena datang lagi lah ya. Okey. Nombor 2, tempat gusur, keluarkan. Okey, ada satu muka surat ni. Jadi cara untuk kita nak relate dengan kehidupan kita pada muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni muka surat 6. Okey, cara untuk mentadabbur Al-Quran. Caranya apa? Cara untuk mentadabbur Al-Quran adalah yang pertama, talaki, baca dengan guru, kemudian memahami ayat yang dibaca. Proses seterusnya adalah penelitian dalam mengasingkan unsur pada ayat tersebut. Yang pertama masa, yang kedua tempat, ketiga individu, keempat peristiwa. Ya, begitu juga mengasingkan tafsir dan asbab nuzul. Yang saya baca tadi itu adalah asbab nuzul daripada ayat ni. Ibu-ibu tahu kan asbab nuzul kan? Tahu tak asbab nuzul itu apa? Asbab nuzul itu sebab diturunkan. Betul. Tak semua ayat ada asbab nuzul. Tapi ada ayat yang ada asbab nuzul. Ini contohnya ayat yang ayat 40 surah At-Taubah ni ada asbab nuzul. Asbab nuzul adalah peristiwa hijrah yang akhirnya mengeluarkan ayat ini. Okey? Muka surat 6 ibu-ibu. Muka surat 6 tengok yang atas. Cara mentadabbur Al-Quran. Okey? Keluarkan asbab nuzul, keluarkan tafsir, keluarkan semua sekali. Baik, kita pergi balik tadi. Tempat kita dah jumpa iaitu Gua Sur. Individu kita dah jumpa iaitu Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan juga kafir Quraisy yang memburu Nabi. Baik, yang ketiga masa ibu-ibu. Bila masa kalau ikutkan ayat ni diturunkan, ataupun kita kata ayat tu berkaitan dengan keadaan, bukan keadaan, masa bila? Masa hijrah. Betul tak? Masa hijrah lah, peristiwa hijrah. Itu masa. Iaitu apa? Berlaku kejadian tersebut adalah 13 tahun ataupun 15 tahun selepas kelahiran Rasulullah, bukan kelahiran, selepas Rasulullah mendapat wahyu. Okey, lebih kurang berapa umur Nabi? 53 tahun. Okey, so umur Nabi itu masa dia. Umur Nabi 53 tahun. Kemudian peristiwa, apa peristiwa dia? Peristiwa apa ni? Dalam ayat ni peristiwa apa ibu-ibu? Hijrah lah. Okey, cantik. Nampak?
Okey. Apa yang empat-empat ni ibu-ibu, semua ibu-ibu pangkah. Untuk apa? Untuk mengambil tadabbur daripada ayat tersebut. Dia bukan sahaja ayat ini kita baca cerita semata-mata, tetapi ada faedah daripada cerita. Ada ibrah daripada cerita. Ibrah. Pengajaran daripada cerita. Yang mana pengajaran tu ibu-ibu yang kita nak bawa dalam hidup kita pada hari ini. Itu maksud tadabbur. Apa dia? Kalau kita tengok dekat ayat yang sebenarnya banyaklah yang kita boleh ambil, tapi saya nak ambil tadi pada apa, cerita pasal sakinah tadi. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah SWT menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan kepada dia, iaitu Nabi SAW, yang menyebabkan Nabi sangat tenang dalam perjalanan. Dalam masa yang sama, sahibuhu, iaitu Saidina Abu Bakar, tidak dapat ketenangan tersebut dan dia berasa sangat takut. Ibu-ibu, itulah beza kita hari ini, orang yang dapat ketenangan dengan orang tak dapat ketenangan. Orang yang dapat ketenangan relax tak? Relax. Orang yang dapat ketenangan, jadi apa pun depan mata dia, insyaAllah. Sebab apa? Allah dia akan dia ketenangan. Ibu-ibu tahu, di kala ini, di waktu ini, ramai dan bukan semua orang dapat ketenangan tersebut. Tengah buat apa dekat luar sana tu ibu-ibu? Jiwa ni meronta. Kadang-kadang meronta bosan. Kadang-kadang apa orang kata? Kosong. Dia meronta rasa tak selamat, insecure. Budak-budak kita dia guna perkataan rasa insecure tu selalu. Buka telefon, tengok orang lain ada telefon baru, lantak dia lah kan, dia ada telefon baru, betul tak? Kalau kita lah sebagai mak-mak, lantak dia lah, dia dah ada telefon, lantak dia. Tapi dia tiba-tiba dia yang tengok, dia rasa insecure. Aku tak dapat pun telefon. Aku ni dah 10 tahun pakai telefon yang sama. Dia rasa insecure. Dan perasaan tersebut meragut ketenangan dia. Ada orang di luar sana yang rasa bosan. Kebosanan yang membunuh sehingga bosan, tak ada apa nak buat. Kita ni tak cukup masa ibu-ibu. Dia boleh keluar pada mulut dia, jom nak lepak, jom cari masa. Akhirnya pergi beli tiket konsert untuk menghiburkan diri, untuk mencari ketenangan. Rasa-rasa dia dapat tak ketenangan? Ketenangan palsu dia dapat. Hiburan yang kosong. Akhirnya makin jauh daripada ketenangan. Makin dia tak tenangan dia lah. Betul tak? Ibu-ibu, sebab itu kita nak cari apa? Kita nak cari ketenangan. Jadi apa yang membawakan kita kepada ketenangan? Siapa yang menurunkan ketenangan tersebut? Fa'anzalallah. Ketenangan itu datangnya daripada Allah. Bila dia datang daripada Allah, kita kena cari Allah untuk dapat tenang. Cari apa yang datang ke sumber pada ketenangan itu yang kita kena cari. Apa yang mendekatkan diri kita dengan Allah, itu yang akan menyebabkan kita tenang. Kalau kita cari jalan yang makin jauh pada Allah, mustahil untuk kita dapat tenang. Mustahil. Sebab ketenangan itu hanyalah hak milik Allah yang Allah boleh bagi kepada siapa yang dia nak. Dan dengan ketenangan yang ada pada Nabi itu, Nabi boleh apa? Boleh menenangkan sahabat dia. Nampak tak ibu-ibu? So ketenangan boleh transfer. Stres juga boleh transfer. Macam mana orang menguap. Kalau biasa seorang menguap, orang lain pun jadi menguap juga kan. Tengok dia menguap. Lama-lama satu kelas pun menguap. Ini Alhamdulillah saya tak nampak dia orang menguap. Dia jangan seorang mula. Dia boleh efek orang lain. Kita kalau dalam rumah, seorang dia yang stres. Seorang dia yang stres. Dia duduk mengamuk seorang-seorang, berjerit seorang-seorang. Orang yang tengok stres tak? Boleh efek semua orang jadi stres. Tapi sebenarnya ketenangan pun boleh transfer. Ketenangan boleh transfer. Seorang dalam ahli rumah semua mengamuk, panas baran, tapi mak ada relax. Mak kata, jom kita keluar nak.
Kalau anak-anak kecil macam saya lah kan, Allah tahu aku. Sebenarnya dia orang stres. Anak-anak biasanya kalau dia orang buat perangai tu, dia orang nak perhatian. Dia stres. Jom kita keluar. Jom kita main. Kita buat game main. Kan tak jadi kan. Seorang tenang boleh membawa kepada ketenangan kepada orang lain. Rasulullah transferkan ketenangan itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, wahai sahabatku, wahai penemanku, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan Allah datangkan apa? Allah datangkan juga pertolongannya di dalam apa? Di dalam ayat Allah, wa ayyadahu bijunudil lam tarawha. Allah berikan bantuan. Bukan saja Allah beri ketenangan, dan yang kedua Allah beri bantuan. Itu juga dua kita kata senjata yang kita nak dalam kehidupan kita. Kita nak hadapi apa sahaja dalam tahun baru ni, Ibu, 1445 Hijriah. Pasti ada benda-benda yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Tak tahulah tunggang terbalik ke kan, macam mana ke. Peristiwa tersebut mesti kita sedia dengan dua senjata ni. Senjata tenang dan senjata bantuan Allah. Ketenangan dan bantuan akan menyebabkan suatu perjalanan itu bagaimana susah pun, sesusah hijrah Rasulullah pun, dia akan berjaya. Akhirnya yang berlaku apa? Gemerlapan hijrah itu berjaya. Nabi sampai ke Madinah dengan jayanya, dan kemudian terbentuk negara Islam pertama di kota Madinah, dan kemudian kejayaan menyusul, iaitu Nabi dapat patah semula ke tempat kelahiran Rasulullah, iaitu Mekah, sebagai satu kemenangan yang sangat besar. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang sahaja bantuan daripada Allah, maka berbondong-bondonglah, beramai-ramailah manusia akan masuk kepada Islam, iaitu Fathul Mekah, kejayaan terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, sebagai satu kesimpulannya untuk perkongsian kita pada hari ini, kelebihan awal Muharram antara yang digalakkan untuk kita melakukan, selain daripada kita puasa Sunan Ashura, selain daripada kita doa awal tahun, akhir tahun, begitu juga para kita kata ramai, banyak tempat, dan ibu-ibu sendiri juga sudah meraihkan awal Muharram dengan menyebut, membaca, mendengar kisah hijrah Nabi. Dia akan memberikan bukan sahaja masa hijrah, peristiwa hijrah itu, tapi semangat hijrah dalam diri kita untuk kita nak bawa sepanjang setahun. Dan juga ada sedikitlah daripada orang-orang yang salafun salih kata, bacalah kita kata ayat kursi, ibu-ibu. Ayat kursi ni kan ayat perlindungan yang sepanjang tahun, iaitu kita ada 360 hari, bacalah 360 kali. Ayat kursi baca 360 kali untuk mendapat perlindungan sepanjang tahun. Dapat perlindungan sepanjang tahun. Mudah-mudahan kalau kita baca ayat tersebut, Allah jauhkan kita daripada segala kejahatan. Kejahatan yang datang daripada manusia, kejahatan datang daripada yang kita tak nampak, yang jin dan manusia, kejahatan daripada alam, ada kejahatan daripada binatang-binatang yang berbisa. Moga Allah selamatkan kita. Dan mudah-mudahan sepanjang tahun ini, kalau kita menghadapi musibah, kalau musibah itu Allah telah tetapkan untuk kita, Allah beri kepada kita hati yang tenang. Allah beri kepada hati kita hati yang sabar, dan Allah memberikan bagaimana Allah memberikan bantuan kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, begitulah Allah berikan kepada orang yang meminta perlindungan itu daripada Allah di awal Muharramnya, untuk mendapat perlindungan selama setahun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Saya apa dah ni 11.20 dah, habis masa dah. Kalau ada sedikit ibu, kalau ada soalan ke, saya seronok ni sebab hari ni macam usrah. Saya suka dekat. Subhanallah. Ada soalan ke ibu? Dia kalau kat Mesir ibu-ibu, dia kalau ada pensyarah buka soalan, dia jadi adat-adat. Semua tangan macam ni. Semua nak tanya. Subhanallah. Tapi orang Melayu dia memang malu.
Dia memang penuh santun. Alhamdulillah, cucu Cik pun okey. Alhamdulillah, Allah turunkan ketenangan pada dia. Subhanallah, subhanallah, masya-Allah. Dan suasana pun sangat-sangat cantik. Nak kata hujan tak hujan, tapi dia sangat-sangat mendung, ketenangan. Awal tahun hari tu pun memang banyak hujan kan. Subhanallah, tanda Allah tahun rahmat kot. Allah nak bagi rahmat ni. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Moga semua kita Allah bagi bantuan dalam setiap urusan yang kita ada. Dan insyaAllah ibu-ibu kalau ada, kalau tak ada, kita persilakan lah. Kalau ibu-ibu nak tengok apa yang ada di luar sana yang sebut DRL Consultation